Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam live dalam Khalifah Usahawan, Khalifah Usahawan Tribe. Jadi hari ini saya nak kongsikan seperti biasa, saya nak kongsikan 5 formula influence. 5 formula influence dia khas untuk leaders dan juga usahawan. So abaikan bunyi, kalau ada bunyi mengganggu macam bunyi kipas tu. Okay, enggak. Pertama sekali, 5 formula influence ni dia berdasarkan pada 5 nama, 5 singkatan. Okay, 5 singkatan yang di mana anda boleh kira macam panggil, boleh menanamkan satu idea ataupun anda boleh influence pelanggan atau customer anda menggunakan 5 formula influence ni. Jadi apa maksud influence? Dalam bahasa Melayu ni, influence adalah mempengaruhi supaya dia bila dia nak buat keputusan membeli produk ataupun servis kita, dia akan memikirkan tentang jenama ataupun bisnes kita. Okey. Jadi di sini influence ni bermaksud bila kita buat marketing, kita menggunakan 5 formula ini, kita nak tanamkan jenama dan bisnes kita, okay? Nama jenama kita, produk kita, dan supaya orang ingat kita bila nak mereka menyelesaikan masalah tersebut. Okay? So ini amat penting untuk kita lakukan, okay? Berdasarkan ilmu dalam Khalifah Usahawan 5 iaitu REPET, repeat. Okay, repeat, bukan repeat. Macam tu. So 5 formula influence. Pertama sekali, okay, kita mulakan dengan yang pertama sekali. Pertama adalah repetition. Repetition bermaksud adalah pengulangan. Okay, repetition adalah benda yang kita ulang dan ulang. Bila kita buat repetition, kita mengingatkan sesuatu kepada pelanggan kita, pada klien kita berkaitan tentang produk ataupun servis kita, mereka akan ingat jenama kita. So jenama kita ni supaya dia tak, sekejap. Alright, kembali lagi. Pertama sekali, repetition. So saya akan jadi panas sedikit lagi. Tak apa, sekali-sekala bunyi kipas. Okay, first sekali adalah repetition, pengulangan. Okay, pengulangan, mengulangi. Contoh macam kita konsisten sebutkan berkaitan tentang kita punya tagline. Contoh macam saya selalu sebutkan tagline, saya positionkan diri saya ini ada kaitan tentang formula yang ketiga, iaitu positioning. Pertama sekali kita ada repetition. Yang benda yang saya selalu repeat ialah saya positionkan diri saya selalu sebut consistently, saya sebut pada pelanggan saya, pada saya punya student. Saya cakap yang kepakaran saya adalah berdasarkan pada niche disruptive marketing. Okay, saya adalah coach disruptive marketing. Saya tak positionkan nama saya kepada bidang tu, kepada satu bidang yang besar. Contoh digital marketing. Contoh macam kesihatan, expert berkaitan tentang health ataupun fitness. Tak. Saya ambil niche yang kecil, iaitu disruptive marketing. Okay, so saya positionkan diri saya disruptive marketing coach, dan keep on repeating. Bila saya buat konten tu, saya akan tuliskan saya adalah disruptive marketing coach, disruptive marketing coach, disruptive marketing coach. Okay, and then saya buat tagline Khalifah Usahawan adalah Khalifah Berjaya, Khalifah Usahawan adalah Khalifah Berjaya, sehinggakan pelanggan saya ataupun student saya yang datang kepada saya bukan disebabkan saya buat iklan, tapi disebabkan adalah satu benda. Okay, ada 2 poin berkaitan tentang repetition, iaitu consistent. Bila dia datang pada saya, okay, dia akan sebut
kata-kata yang saya selalu sebutkan kepada dia, iaitu contoh dia cakap, Coach Salim ada selalu sebut berkaitan tentang ROTI, Coach Salim ada sebut tentang Formula A. Dia tahu sebab saya memang selalu sebutkan tentang benda tu. Saya memang selalu tekankan juga tentang contoh saya cakap kenal pelanggan, kenal pelanggan. So dia datang pada saya, dia ingat saya, dia tahu saya buat servis FB ad, dia tahu saya buat website, dia tahu saya ada jual hosting. Jadi dia datang kepada saya dan dia tahu saya positionkan diri saya dalam bidang disruptive marketing. So that's why dia datang pada saya, disebabkan saya konsisten buat benda tu. So dalam formula nak influence ni, yang pertama sekali adalah repetition. You kena repeat benda tu dan you jangan ubah-ubah. Sebab in the long run, okay, dalam jangka masa yang panjang ni, bila you konsisten buat konten tersebut, you konsisten dalam database, you sentiasa berikan konten yang perlu, okay, untuk mereka selesaikan masalah mereka. So itu keyword dia adalah repetition. Point dia adalah juga konsisten di bawah repetition. And then yang kedua, di bawah repetition juga, iaitu sentiasa, okay, sentiasa buat benda tu. Apa saya tulis ni? Okay, jadi benda ni ada berkaitan tentang the last appointment. Saya ada ajar benda ni. Saya ada ajar benda ni daripada 2017. Daripada 2017 lagi saya ada ajar benda ni dalam modul, dalam saya punya panduan online blueprint, online blueprint dalam modul rahsia paradigma. Paradigma ni maksud dia adalah minda bawah sedar kita. Okay, jadi apa berkaitan tentang the last appointment ni, apa saja yang kita dengar, apa saja yang kita buat, apa saja yang kita cakap sebelum tidur, itu amat penting kerana ia akan mempengaruhi diri kita. Okay, akan mempengaruhi keputusan kita. Jadi itu sebabnya kita sebagai orang Islam disarankan, okay, malahan disunatkan, okay, jadi sunnah untuk membaca surah Al-Mulk. Bukan saja baca saja, tetapi kita tahu maknanya dan apa iktibar daripada kisah surah itu dan apa dia punya fadilat apa semua untuk kita baca surah Al-Mulk itu sendiri. Jadi itu kalau kita tidur, waktu kita bangun pula apa yang kita biasa disunahkan. Contoh kita kena bangun tahajud. Malahan kebanyakan orang kaya yang bilioner jutawan dia cakap dia orang bangun awal pada waktu pukul 4, pukul 5. Tapi kita disarankan sebenarnya dalam agama Islam kita dah diajarkan, dah disunatkan, dah disunahkan benda ni untuk bangun pada pukul 2/3 malam, iaitu pada pukul 2:03. Jadi waktu tu adalah kita buat solat tahajud. Kerana pada waktu ini juga di antaranya, selepas kita buat solat tahajud itulah kita boleh teruskan buat aktiviti yang paling penting. Di antaranya, jika kita baca Quran, selepas kita baca Quran, kita baca buku yang boleh naikkan kita punya kepakaran dalam kita punya niche yang kita sedang lakukan, dalam niche kita, okay, dalam bisnes kita. So berkaitan tentang repetition, wajib kita consistently diri kita sendiri dan kepada customer anda. Sentiasa lakukan benda tu consistently. Jangan pernah berhenti, tak kira macam mana. Even knowledge dalam diri you sendiri pun kena konsisten, tambah. Sebelum tidur, okay, and then bangun pun sama. You kena sentiasa influence you punya minda bawah sedar. Bagaimana you nak ubah you punya habit, you kena ubah benda tu berkali-kali. You kena repeat supaya dia akan jadi dopamine detox. Dalam bahasa Inggeris ni adalah dopamine detox. Dopamine detox ni satu benda, okay, maybe agak panjang sikit saya explain tentang benda ni sebab dia berkaitan tentang minda bawah sedar kita tau. Minda bawah sedar ni lah yang sebenarnya membuat keputusan 90% dia mempengaruhi keputusan kita. Okay, minda bawah sedar. Jadi berkaitan tentang dopamine detox ni pula, okay, dopamine detox ni nak faham, paling senang lah nak faham. Perasan tak bila kita buat suatu benda, okay, bila kita buat satu benda, kita tengok handphone, kita
merasakan kalau kita buka handphone tak ada notification dekat Facebook ke, ataupun dekat IG ke, ataupun tengok something yang kita suka nak tengok selalu, sebab benda itulah akan merembeskan satu hormon yang dikenali sebagai dopamin. Dopamin ni lah yang akan menaikkan kita punya hormon kita supaya dia macam kita rasa cerah, kita rasa happy. Jadi dopamin ni lah selalu membuatkan kita punya minda rasa lebih segar. Okey, rasa lebih segar disebabkan hormon tersebut, bukan disebabkan di luaran tapi di dalaman. Jadi itu sebabnya juga bila ada dalam dunia digital sekarang, you kena berhati-hati dengan apa saja yang you consume. Apa saja yang you consume, kalau you consistently buat benda tu selalu, dia akan efek kepada keputusan minda anda bila you nak buat sesuatu. Alright, so benda ni amat penting bila you nak dopamine detox. You nak buat dopamine detox kepada diri you sendiri ni, di antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah you kena take aside, okay, put aside. You kena keluar daripada, contoh kalau you memang selalu buat benda tu, benda yang you addicted dengan benda tu, benda yang tak baik ke ataupun benda tu selalu membuang masa you buat kerja ke, atau you nak fokus kepada benda yang penting dalam you punya business, you kena buat dopamine detox ni. Di antaranya ialah you kena set aside satu hari, you kena tinggalkan handphone, laptop ke, semuanya, and you fokus kepada benda selain daripada tu, iaitu kepada real life. So benda ni you kena set jadual, seminggu sekali, dan malahan harian you pun kena buat macam tu. Maksudnya you ada masa untuk keluarga, you ada masa untuk solat. You kena set jadual tu dan you kena follow satu per satu, dan you kena consistently ikut, and then you kena achieve, dan you kena buat sistem reward system. Di antaranya benda yang setiap hari yang you kena lakukan ialah you nak buat dopamine detox ni, ialah you kena buat aktiviti, okay, aktiviti yang low dopamine. Low dopamine maksudnya kurang suka, you kurang suka dengan benda tu. Okay, you kena buat benda tu di waktu siang. Let's say waktu malam baru you dapat dopamine yang paling tinggi. Contoh di antaranya maybe you suka tengok drama ke, you suka tengok YouTube, ataupun you suka tengok Netflix ke, tapi you nak dapat benda tu sebagai reward system. You gunakan sistem reward system. So benda ni you kena set pada last kali. Contoh you habis waktu time kerja, you set pukul 5, aku kena habis kerja. Lepas pukul 5 ni aku ada masa dengan family, and then lepas pukul 9 malam baru aku buat yang paling aku suka tu. Contoh lah, you nak set setengah jam nak tengok drama, you nak tengok movie yang you suka, ataupun Netflix you nak tengok dalam masa sejam, setengah jam tu. So you tengok lah dopamine untuk settlekan you punya last high dopamine tersebut. Sebab ini adalah contoh dopamine yang paling tinggi dalam list of your activities dalam hidup anda. Okay, contoh ada orang dia minum, ada orang dia suka makan coklat, so dia reward dia adalah dia makan coklat. Contoh ada orang dia dapat tidur, dia suka tidur ke apa kan, tapi tak semestinya lah. Ada orang dia suka main game, let's say dia suka main game, malam dah settle semua kerja apa semua, dah ada dengan family ke apa, dah settle solat, and then baru you dapat main game. So gunakan sistem reward system ni. Inilah cara dia you nak buat dopamine detox. And benda ni juga bagaimana you nak reverse engineer ataupun kita panggil sebagai dopamine detox tersebut. Jadi itu di bawah tajuk repetition. You kena berhati-hati dengan benda ni, kerana jika you semakin tua, lebih daripada umur 35, benda ni still boleh buat as long you ada disiplin. You kena ada disiplin, and you kena tegas dengan diri you sendiri and how bad you want that thing. Okay, so ini adalah formula influence, bukan kepada orang lain saja, tetapi kepada diri kita. Formula yang pertama adalah repetition. Okay, bawah dia iaitu konsisten, aktiviti yang you buat masa you bangun tidur and sebelum tidur. And juga yang ketiga ialah dopamine detox. Okay, itu adalah formula yang pertama, repetition. Yang kedua, formula yang kedua ialah emotion. Emotion untuk, contoh, you nak influence orang ni, okay? Kalau cakap tentang usahawan dengan orang biasa, usahawan, you kena faham benda ni.
usahawan dia nak merasakan dia nak mencapai benda yang membuatkan dia happy. Faham tak? That's why kebanyakannya, untuk bagi you senang faham, okay, usahawan equal to risiko. Usahawan equal to risiko. That's why risiko ni sebenarnya dia kena urus. Tapi kebanyakan orang yang menceburi bisnes, so called as usahawan, bila dia menjadi usahawan, dia akan terus ambil, dia dah disertakan dengan package risiko tersebut. Risiko akan ada. So that's why lah, you kena tahu, orang yang jadi usahawan ni, dia nak menghala kepada benda yang membuatkan dia happy. Okay, benda yang membuatkan dia happy. Tapi kepada orang biasa, ataupun kebanyakan usahawan pun banyak macam tu juga, dia kebanyakannya ada boleh dikatakan, okay, sebenarnya 80% nak elak kepada ketakutan. Kalau nak cakap tentang ketakutan ni, banyak orang kalau cakap tentang happy and ketakutan, orang akan banyak lebih kepada happy. Memang macam tu. 20% tu lah yang sebenarnya dia akan efek banyak. That's why juga bila you tengah susah, you ingat siapa diri you. You ingat semua benda. Tapi bila you dah senang and then you dah happy, contoh you dah sehat ke apa, you akan lupa. Dan itu sebabnya juga banyak orang cakap kan, bila dia kaya lupa diri. Jadi that's why, okay, that's why kena sentiasa jaga. You kena tahu formula yang kedua, benda ni adalah berkaitan tentang emotion. Nak macam mana you nak apply dalam business you? You nak apply dalam you punya jual produk and jual service you. Okay, contoh you jual produk, you nak main emosi pelanggan ni, you kena tahu. Okay, that's why penting dalam dalam Khalifah Usahawan Tribe, kita sebutkan semua student kita, semua klien kita kena kenal pelanggan. Even dalam kita punya personal coaching, saya memang selalu tekankan tentang kenal pelanggan. Okay, kenal pelanggan. Bila you dah kenal pelanggan ni, you akan tahu di mana dia punya masalah yang you nak selesaikan. Masalah, solution. So that's why di mana pain point dia, okay, di mana kesakitan dia, di mana kesusahan dia, kat situlah yang kita nak selesaikan dengan kita punya solution. Sebab you kena tahu, okay, usahawan, okay, wujudnya satu permintaan, wujudnya satu bisnes disebabkan adanya permintaan disebabkan adanya masalah. Bila ada masalah, ada benda yang perlu diselesaikan, adanya solution, itulah adanya produk dan servis tersebut untuk selesaikan needs tersebut. Permintaan and then baru needs. Berkaitan tentang permintaan dengan needs ni adalah one whole level yang berbeza di zaman sekarang. Okay, nak cakap sebenarnya zaman sekarang orang akan lebih menjurus kepada needs. Dia akan lebih menjurus kepada benda yang dia nak, wants, benda yang dia nak, yang benda yang membuatkan kononnya dia happy. Okay, tapi sebenarnya hakikat dia, that's why lah bila you buat campaign marketing, you kena ubah, you kena tunjukkan apa benda yang diorang nak. Okay, you kena tunjukkan apa benda yang diorang nak. Dan bila di dalam you dah bagi apa semua, kat situlah tugas you untuk jelaskan. You dah bagi, you nak educate tentang benda yang needs tersebut, baru dia akan nampak, oh benda ni lah yang aku perlukan untuk dapat apa yang aku nak. Benda ni lah yang dia akan bercakap macam ni. Pelanggan kita akan bercakap macam ni supaya dia akan membeli produk kedua dan ketiga kita. Okay, bila kita bagi dia trial ke apa semua, kita cakap, okay, you nak benda ni, you nak kereta ni, kita bagi dia rasa. Dia dah rasa, so itu yang dia nak. Jadi apa yang diperlukan, kita bagi tahu waktu tu apa yang diperlukan. Let's say contoh dia cakap dia nak test drive kereta, itu yang dia nak kereta tu, so dia test drive kereta tu. Jadi apa yang diperlukan untuk dapatkan benda tu, so diperlukan tu lah, okay, yang dia kena attack. So kat sini tugas you adalah you kena ingatkan benda yang diorang nak. Benda ni applicable kalau you ada team, you ada in-house team sales, you ada agent, ataupun you sendiri nak capai suatu benda dalam you punya hidup. That's why lah kalau berkaitan tentang vision board ni, benda yang you nak dalam you punya vision board, and sebenarnya di bawah vision board tu ada you punya target, ada you punya to do list, ada you punya task sebenarnya. Okay, ada target, ada mission you, ada VMO you semua. VMO, kenapa vision tu
mission and then objective. Kenapa? Sebab vision board, benda yang you nak, tapi benda yang you perlu lakukan di situ. Vision dan objektif tersebut. Okay, jadi itu berkaitan tentang emotion, tentang untuk happy dan untuk elak ketakutan. 2 poin ni yang you kena faham tentang emotion. Formula influence yang kedua ialah tentang emotion. You kena tahu macam mana you nak apply, you nak buat marketing, you nak buat copywriting tu sendiri, target kepada you punya customer. Bila bercakap tu, you kena bagi apa yang dia orang nak. You kena cakap tentang cerita, kenapa, testimoni tersebut. Bukan bercakap tentang deep pipe, kenapa, oh saya bagus saja tentang berapa hebatnya you. Tak. Tapi dia orang nak dengar sebenarnya daripada orang yang sama ada masalah macam mereka. So that's why lah juga you kena tunjuk apa yang dia orang nak dengar. Dia orang nak dengar siapa ada masalah macam aku ni. Aku nak selesaikan masalah aku ni. Okay, aku kena cari produk atau servis ni, contoh. Okay, untuk selesaikan masalah aku. So itulah dalam minda pelanggan anda. You kena kenal pelanggan anda, baru you tahu bagaimana you nak buat copywriting. That's why ada juga iklan yang paling convert di antaranya ialah dia bercakap tentang, dia bagi testimoni tentang masalah pelanggan tu, masalah dia dan apa benda yang berkaitan tentang emotion benda tu dalam copywriting tersebut yang diberikan kepada audience. So benda ni yang banyak sebenarnya orang salah faham bila nak buat copywriting. Emotion is about human. Dan you kena ingat, saya selalu sebutkan kepada orang yang selalu tengok saya punya video, you nak attract decision maker, human adalah emotional creatures. Okay, you kena tahu orang yang buat keputusan, decision maker adalah human, bukan machine. Okay, manusia dia ada emosi. Jadi yang nak buat keputusan ni adalah manusia. Nak push the button, the buy button, nak tekan buy button tu pun, walaupun kita guna teknologi digital, okay, walaupun adanya AI, tapi yang nak buat keputusan membeli itu keseluruhannya adalah manusia. Okay, so itu dia perkara yang kedua, iaitu emotion. Formula influence yang kedua ialah emotion. Formula influence yang ketiga ialah positioning. Bagaimana you nak influence seseorang yang membuatkan dia orang sehingga kan, walau kenapa orang cakap adanya database, macam mana kalau you buat benda tu, you position benda tu, kenapa tidak orang datang pada anda tanya cakap, saya ada masalah kesihatan ni, macam mana nak settle benda tu. Contoh macam saya. Okay, kita ambil contoh macam saya. Saya buat servis marketing, saya ada ilmu tentang leadership, saya ada ilmu tentang keusahawanan, business and pemasaran lah. Usahawanan, business dan pemasaran. Di bawah keusahawanan tu, business dan pemasaran. So maksudnya kepakaran saya adalah disruptive marketing. Saya adalah coach disruptive marketing. Okay? Saya adalah coach disruptive marketing. So dekat sini, orang datang kepada saya, dia cakap nak tanya pasal masalah kesihatan dia. Applicable tak? So tak boleh. Kalau dia datang pada saya tentang, dia nak cakap tentang masalah kesihatan, macam mana nak selesaikan, kalau benda ni sakit macam mana. So sebenarnya kat situ, kalau tiba-tiba dia datang pada saya, kalau 1 orang, 2 orang, 3 orang datang cakap tentang kesihatan, macam mana nak settlekan benda ni, boleh tak tolong saya ke apa semua, benda ni tak applicable sebabkan saya bukan doktor. Okay, saya bukan doktor. So maybe itu kalau cakap tentang doktor, kalau cakap tentang benda yang lebih terperinci, cakap tentang benda ni kalau contoh doktor lah, kalau cakap tentang ilmu tentang doktor, cakap tulang you patah apa semua, datang pada saya, tak boleh. Kalau you datang pada saya cakap tentang bisnes, saya tahu. You datang pada saya tentang leadership, okay, tentang sebagai seorang Islam yang nak menjadi leader dalam bisnes, you nak pimpin hala 7 bisnes you boleh datang pada saya, you boleh tanya kepada saya. Okay, so positioning you kena betul. Kepakaran anda, you kena positionkan apa kepakaran anda. Contoh macam saya cakap disruptive marketing, saya coach disruptive marketing. So you kena positionkan diri you, apa you punya kepakaran. Okay, bila orang datang pada you, dia tahu apa produk you ada, apa servis you ada. Contoh macam saya ada digital agency saya. Digital agency ni dan juga saya ada buat training and buat coaching. Di dalam itulah orang tahu saya apa yang saya buat. Dan di situ sebenarnya produk and servis yang saya provide bukan disebabkan saya sendiri rasa-rasa nak wujudkan benda tu ataupun saya sendiri syok sendiri buat keputusan. Tak.
saya wujudkan semua benda tu disebabkan adanya permintaan. Bukannya saya ikut-ikut saja, tetapi saya tahu benda tu adalah valid. Dan ada pelanggan datang kepada saya, dia cakap dia nak benda ni. Bukan saja seorang, tetapi banyak. Lebih daripada average biasa. Okay, so that's why wujudnya produk and service kita yang kedua ataupun yang ketiga. Maybe yang pertama ni lah yang menyebabkan bila you ada kepakaran tu, wujudnya produk ataupun servis you yang pertama tersebut. Okay, so that's why. Apa kepakaran anda? Dalam bawah positioning ni you kena buat. Okay, and then di bawah positioning juga, apa jenama anda? Contoh macam saya cakap, jenama kita adalah Khalifah Usahawan. Okay, jenama kita Khalifah Usahawan. Jadi bagaimana orang nak relate dengan you punya jenama? Tentang jenama ni pula, I told you something about branding. Branding ni is not about you. It's about your customer. Okay, customer you datang pada you disebabkan dia rasa relate dengan jenama tersebut. Dia rasa relate about the story, about the name, okay, about the logos. So orang datang kepada saya sebabkan pelanggan saya jenis macam tu. Okay, orang yang nak menjadi khalifah, orang yang nak menjadi usahawan, leaders and usahawan. Leaders and usahawan. Faham kan? So maksudnya di sini kebanyakan you kalau you sendiri dengar, tengok video ni, mesti you cakap, ataupun you dengar nama Khalifah Usahawan ni, you dah boleh bayangkan dah, oh Khalifah Usahawan, ketua kepada usahawan, ketua kepada businessman. Faham tak? Ketua businessman, ketua businessman. So dia mau kepada founder and business owner. Nampak tak? So benda ni bukan saja sesiapa saja yang nak jadi founder ke, sesiapa saja yang nak pimpin dia punya business ke. So dia akan datang kepada saya. Dia tahu dalam diri dia nak selesaikan benda tu dan dia nak benda tu. So dia kena cari orang yang relate dengan dia punya masalah. So that's why orang yang datang kepada saya adalah memang relate dengan jenama saya dan dengan apa yang dia nak selesaikan, dengan masalah dia yang dia hadapi. Okay, so itu positioning. Branding saya sebelum ni adalah alimacademy.net, tapi kenapa sekarang berubah jadi Khalifah Usahawan? Disebabkan pelanggan. Okay, berubah disebabkan pelanggan. Itu sebab saya selalu sebut juga dalam apa yang saya pesan kepada saya punya student ataupun klien saya, berubahlah anda sebelum anda diubah. Berubah disebabkan pelanggan. Okay, bukan berubah disebabkan you sendiri rasa nak berubah ataupun acak-acak ataupun tiba-tiba fed up ke apa, you nak tukar bidang ke. Jangan macam tu. You berubah disebabkan you ada data dan analisa yang tepat. Okay, so this thing about positioning is important. Okay, formula influence, bagaimana you nak senang influence. Dengar nama pun orang dah terinfluence dengan anda. Dengar you punya you sebut you punya kepakaran, orang dah tahu, oh dia ni buat macam ni. Faham, orang dah faham. You sebut dia dah faham. Kenapa saya cakap disruptive marketing coach? Okay, jenis saya disruptive marketing, kita nak ubah something dalam industri tersebut. Okay, kita nak ubah something dalam industri tersebut. Khalifah Usahawan nak ubah something dalam industri tersebut. Okay, nak ubah something dan benda ni lain daripada orang lain. Bukan bermaksud kita adalah blue ocean semata-mata. Dia boleh jadi kita adalah purple ocean. Ada benda ni dalam The Blue Ocean Sieve. Dalam buku The Blue Ocean Sieve ada Blue Ocean yang kita dalam buku yang pertama, Blue Ocean, Red Ocean. Tapi sebenarnya Purple Ocean. Apa dia? Ianya juga yang kita boleh sebutkan di antaranya maybe dalam combination. Okay, parallel universe of niche ke. Jadi benda ni dia adalah benda yang lebih advance lagi kalau saya nak sebutkan tentang benda ni. Okay, itu adalah positioning. Okay, so faham 5 formula influence. Yang pertama sekali repetition, yang kedua adalah emotion, yang ketiga adalah positioning, and then yang keempat adalah environment. Okay, environment. Saya pun kena tulis nota tau. Bukan saja anda. Bila anda tengok video ni, by the way, kalau you tengok video ni you tak ada buku dengan pen, walaupun kita buat semuanya digital, you akan rasa rugi. Benda yang you jot down dengan you punya pen, okay, benda yang you jot down dengan you punya pen, tak kira lah pen apa, pen jenama ke tidak kan, tulis dekat buku ke apa. Contoh macam saya tulis macam ni kan, saya jot down, saya tulis satu persatu. Okay, benda ni yang akan membuatkan you aware dengan benda tu. Okay, you aware dengan benda tu. Benda yang you tulis ni lah akan
percentage dia untuk you ingat lagi tinggi. Percentage untuk you lakukan tindakan pada benda tu lagi tinggi. Okay, so itu penting. So environment, okay, environment, okay, tentang environment ni adalah benda yang, let's say kalau setiap hari you bangun tidur, let's say you bangun tidur lambat, maybe you daripada lifestyle lama nak berubah kepada lifestyle baru. Okay, environment you, untuk you influence diri you sendiri ataupun you punya pelanggan, you nak ubah environment tersebut, you kena ubah something environment. Daripada segi, contoh kalau you biasa buat marketing kat Facebook page, tapi sekarang contoh macam saya sendiri, saya buat live dekat saya punya Facebook group sahaja, kepada orang yang join dalam saya punya Khalifah Usahawan Tribe sahaja. Saya buat dalam tu sahaja, saya tak buat kepada luar. So maksudnya orang yang join dalam Khalifah Usahawan Tribe saja akan dapat konten ni. So kalau saya buat kat luar, itu adalah environment yang lain. Jadi environment dalam ni adalah orang yang tepat. Okay, jadi berubah daripada rutin lama. Maksudnya kalau you biasa buat benda tu, okay, you dapat data dan analisa yang sesuai, yang convert untuk you buat keputusan yang baru. Jadi you ubah ikut rutin yang bagus, yang baik tersebut, ke arah benda yang you nak capai dalam you punya visi hidup you lah. Hal tuju hidup you bagaimana untuk you punya business tu sendiri. Kalau cakap tentang environment in terms of business, okay, in terms of diri you sendiri, kalau you nak ubah, okay, you nak ubah environment, you kena ubah something benda tu menjadi ke arah yang lebih baik. First kali yang you kena buat ialah in terms of you punya jadual harian. You kena susun satu persatu, pukul berapa you nak bangun, aktiviti apa yang you nak lakukan, you kena take note, you kena set time. Satu persatu you kena tackle setiap satu. Macam saya sendiri, saya ada dalam saya punya note, dalam Google Keep saya ataupun saya punya notes biasa saya dalam Android, handphone Android saya, ataupun you punya iPhone ke apa, notes tu saya tulis selalu. Setiap hari mesti saya ada to-do list yang saya kena buat. Bila saya settle to-do list ni, saya boleh tackle saya punya task-task yang lain. Untuk projek yang ni, saya kena settle to-do list yang ni. Projek yang ni, saya kena settlekan to-do list yang ni. And then letakkan priority dia bagaimana yang satu. Mana satu diutamakan, mana satu yang nak kena cepat. Untuk dapatkan sales, untuk buat marketing, untuk buat operation bagaimana, untuk buat sistem bisnes tu bagaimana. So benda ni tentang environment, di antaranya keyword dia ialah you kena buat jadual. Okay, so berubah daripada rutin yang lama yang tak terurus, you kena buat dengan rutin yang baru. Okay, rutin yang baru, yang tersusun, dan you kena ada jadual. Okay, so itu environment. And then di bawah environment lagi, you, okay, saya dah sebutkan tadi berkaitan tentang jadual. And then you kena disiplin. You kena disiplin. Kalau you tak ada disiplin, you takkan boleh nak ubah benda ni, dan dia akan amat susah. Lagi bagus kalau you ada coach, you ada pasangan ataupun you punya adik-beradik ke, kalau you belum berkahwin, kalau ada you punya orang dalam keluarga, dalam rumah yang boleh bantu anda, okay, boleh disiplinkan anda, ataupun coach tu memang kalau you berduit, you boleh jadikan dia coach yang sentiasa train anda. Okay, so disiplin, you dah ada jadual, you kena disiplin, ikut satu persatu. Jangan bagi alasan pada diri sendiri, kalau tidak you susah nak influence diri you sendiri, dan malahan orang luar akan nampak. Okay, orang luar akan nampak. So jadual, disiplin, and then just do it. Kalau cakap tentang just do it ni, saya memang suka benda ni sebab satu ketika dahulu waktu saya sekolah menengah dahulu, saya juga adalah seorang olahragawan, dan Alhamdulillah saya memang johan pada acara 1500, 800, Perantau Desa 1500 2 tahun, form 4, form 5. And then ada cerita dia sebelum tu, form 4, form 5 juga 800 meter pun saya johan juga. Kenapa? Saya suka benda ni tentang Nike ni. Dia cakap tentang just do it. Just do it. Tapi of course dia kena ada data dan analisa yang betul. So bila kita berdiri tu, nak buat benda tu, nak buat ke tak nak, nak buat ke tak nak, you kena buat. Bila dah sampai waktu tu, you kena buat. Okay, you dah ada plan, you dah ada preparation apa semua ni, buat. Jangan tunggu, you kena buat. Okay, you kena buat and buat and buat and buat. Alright, so itulah dia. Di antara environment yang you kena buat ialah berubah daripada rutin lama ke rutin baru. And then yang kedua, you kena ada jadual, disiplin, and just do it.
Just do it, just do it. Let's say contoh macam susah nak buat benda tu, susah lah, malu lah, takut lah, banyaklah songih dalam diri you sendiri kan. You kena buang, okay, benda yang dalam kepala otak you ni, okay, you kena buat dopamine detox balik. Macam saya sebutkan dalam formula yang pertama, repetition tu, you kena buat dopamine detox tu. So you rujuk balik video ni, you tengok balik apa saya cakap tentang dopamine detox. Saya dah bagi tahu step by step tentang dopamine detox. Okay, bagaimana you nak ubah, you nak disiplinkan, you nak jadualkan, you kena buat dopamine detox tu balik. So that's why dia punya urutan tu adalah REPET. Okay, REPET. So repetition, emotion, positioning, environment, and then last kali adalah tenang. Okay, tenang. You kena daripada segi dalaman you sendiri, rohani, diri you sendiri, jiwa you sendiri, you kena tenang. Contoh you solat, okay, you solat, you jangan fikir kepada benda lain. You kena faham bila waktu you solat, okay, bila kita angkat takbir, nak cakap tentang agama, cakap tentang solat pula, you kena tenang. Cakap tentang tenang ni 5 formula influence ni bukan saja waktu you buat live. Saya nak bagi example waktu kita solat, tentang you dulu. You kena attack diri you dulu, and then saya explain tentang customer pula. Bila you nak solat pun, you kena ingat, bila you angkat takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajhatu wajhan ladzi, dan seterusnya. Bila you baca tu, you kena ingat you angkat takbir je, kenapa tangan kita macam ni? Okay, kenapa tangan kita macam ni? Bila tangan kita macam ni, kita melepaskan segalanya. Ini adalah salah satu tanda yang kita kena faham. Dalam solat kita, kat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tak ada benda yang lebih besar daripada Allah SWT. Dan segala benda masalah yang you ada kat dunia ni, waktu tu you tengah ada masalah, bergaduh, ada beradik ke, suami isteri ke, apa semua, ada masalah bisnes ke, you kena lepaskan semua, you kena tinggalkan semua. Let's say kalau macam ada orang, kalau saya apa, ialah sekarang waktu video ni dibuat waktu tengah PKP kan, so tak boleh nak pergi masjid ke apa semua. Kalau pergi masjid tu, nak cakap kalau pergi masjid, you kena tinggalkan semuanya di luar. Senang cerita, kalau you solat dekat sejadah tu, okay, you letak je kaki kat sejadah, semua benda, handphone apa semua, benda masalah pun you kena letak tepi. Buang, seakan-akan you kena membayangkan semua benda tu, ambil, letak tepi. Okay, semua letak tepi. Tenang, you kena tenang. You kena tenang. Contoh macam saya buat live ni, bukan? Contoh macam saya buat live, cakap tentang bisnes pula. Saya tengah buat live, okay, saya kena letakkan ke tepi. Contoh anak saya menangis ke apa semua, tapi saya dah settlekan semua benda tu. Saya dah bagi tahu kat isteri, saya nak buat live, and then apa saja masalah, saya kena buat. Jangan fikirkan tentang masalah tu, you kena cari solution kepada benda tu. That's why pentingnya kalau you nak buat konten, macam saya buat konten, saya bukan buat konten marketing semata-mata. Saya kena buat strategi konten tersebut. Bila saya buat tajuk ni, dia sebenarnya ke arah apa? Ke arah untuk jual produk ataupun servis apa? Contoh, macam saya bila buat konten ni, benefit kepada you sendiri untuk dapat ilmu. Okay, contoh, maksudnya di masa hadapan nanti, kalau you buat konten untuk you punya pelanggan anda, you akan tahu. Okay, you tahu sebenarnya bila you punya pelanggan ni nak selesaikan dia orang punya masalah, nak cari penyelesaian kepada produk ataupun servis yang dia orang nak dapatkan, dia akan cari siapa? Dia akan cari you. Sebab you dah buat konten berkaitan tentang masalah tersebut, berkaitan tentang ilmu-ilmu yang you ada, berkaitan tentang bidang you tu, tentang kepakaran you tu. So itu pentingnya untuk you sentiasa tenang, sentiasa clear. So that's why macam saya tak boleh hilang fokus. Bila saya tengah buat live, saya kena tenang. Saya kena, daripada segi jiwa saya kena sentiasa fokus and settlekan satu persatu benda yang diperlukan. Okay, so benda ni memerlukan anda untuk sentiasa disiplin dan sentiasa untuk anda tengok balik, okay, reflect balik diri anda berkaitan tentang dopamine detox tu, supaya you takkan jadi stres, supaya you boleh susun balik. Semua orang boleh berubah ke arah lebih baik, as long you nak benda tu and you buat benda tu. Okay, you kena buat yang terbaik. Okay, jadi poin yang terakhir tu adalah tenang. Dalam tenang ni bukan saja rohani,
Tapi you kena perbaiki hubungan. Bila cakap tentang perbaiki hubungan ni, hablum minallah hablum minannas, maksudnya perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita solat tu, macam saya sebutkan tadi, solat anda kena cek balik di manakah salah, adakah wuduk salah, bacaan wuduk salah, adakah disebabkan solat tu salah, bacaan Al-Fatihah ni salah, tak faham maksud. Bila you fahami sendiri maksud tu satu persatu dalam bahasa yang kita faham, okey, bahasa Rumi yang kita faham maksudnya satu persatu dalam waktu solat, okey, you akan dapat benda tu untuk jadikan you tenang di waktu you solat. You tahu Allahu Akbar tu maksudnya adalah Allah Maha Besar. Bila you nak rukuk tu maksud dia apa? Okey. Bila you nak sujud tu maksud dia apa? Bila you baca doa iftitah tu apa maksud dia? Jadi setiap satu persatu tu bila you faham maksud dia, dia akan menjernihkan, menenangkan diri anda. Kalau you solat you tak tenang, something wrong. So you kena check balik. Hablum minallah, hablum minannas. Okey. Hubungan dengan manusia you kena check balik. Kalau you sebagai anak, tak kira siapa pun anda, check hubungan dengan mak bapak, okey, dengan pasangan, dengan adik-beradik, dengan semua di sekitar anda. Okey, anak beranak, adik-beradik, kawan, customer, you kena check balik di manakah silap. Aku ada hak orang lain yang belum aku tunaikan ke? Ada tanggungan yang aku perlu tunaikan. You kena check balik satu persatu. Benda ni you kena clear. You kena clear, you kena tulis satu persatu. Saya ada, benda ni saya tulis. Saya tulis dan saya kena tahu benda ni saya kena settle. Okay, benda ni kena settle. Even you punya tanggungjawab, okay, you punya nafkah yang perlu ditunaikan, semua benda you kena settle. Okay, hutang dengan siapa saja you kena tuliskan, you kena ingat dan you kena sentiasa hadap benda tu. Jangan pernah lari, you kena hadap benda tu. Masalah takkan pernah hilang, tak akan pernah selesai kalau you lagi lari dengan benda tu. You kena hadap, you kena tahu di manakah kebocoran, di manakah kesilapan. Okay, dan paling penting ialah you kena settle benda tu. Okay, hablum minallah, hablum minannas. Perbaiki. And then seterusnya, di antara di bawah tenang tersebut, hutang tu pun kena bertulis satu persatu. And then hadap. Dan bila you sendiri sebagai usahawan, sebagai leader, you kena hadap semuanya. Bila sebagai leader, you kena ingat sumber yang masuk iaitu capital. Cakap tentang capital, yang masuk adalah sales. Sales yang masuk adalah you kena ingat ABC, always be closing. Always be closing. Jadi bagaimana nak dapat sales selalu? Kalau you cakap you tak boleh nak buat kerja seorang, you create system di mana bila you ada agent ataupun you ada team sales, diorang masuk, you just bagi sistem tu. Macam saya dah set up orang yang nak jadi agent, saya dah set up satu persatu dia punya task yang dia perlu lakukan. Contoh saya ada team sekarang, saya ada team dia just team freelance. So dia follow saya, dia tahu apa satu persatu yang dia perlu lakukan sebab saya dah bagi satu persatu. Dan dia ada masalah, dia boleh refer. Ada masalah, dia boleh refer. So you kena ingat, you kena tenang, you create system and you kena fokus pada sales. Bila permulaan, you kena fokus pada sales, of course. And bila nak dapatkan sales, you kena tahu you kena buat marketing. Bila cakap tentang buat marketing, you kena tahu asas tentang level of marketing. Utama sekali adalah content marketing. Orang nak cari, kalau you perasan orang nak beli produk ataupun servis, dia akan cari tentang benda tu. Contoh dekat YouTube ke, dekat Google ke, dia akan cari dahulu, baru dia akan buat keputusan untuk membeli. Kalau nama tu besar, jenama tu famous, tendensi orang untuk akan beli kepada jenama tersebut, kepada orang tersebut lagi tinggi daripada orang yang dia tak kenal. Okay, jadi benda ni amat penting untuk you sedar tentang satu persatu tentang formula nak influence. Jadi formula influence saya repeat lagi sekali. By the way, saya pun dah nak hampir berpeluh. Okay, formula influence iaitu REPET, repeat. 5 formula influence. Pertama sekali ialah repetition. Yang kedua ialah emotion. P adalah positioning, and then E adalah environment, and then T adalah tenang. Jadi satu persatu take note. Dan by the way, saya sendiri pun ada notes. Saya nak buat live pun saya kena buat notes. Okay, satu persatu. And then saya bagi examples. Okay, saya bagi huraian. So itulah bagaimana cara saya buat. Kalau you nak tanya saya bagaimana cara saya buat
content marketing, saya buat live apa semua ni. Itulah cara saya. So itulah 5 formula Tuan Muhammad Fazli. Salam nak tanya mengenai FB Ads, why cost dia agak mahal ya? Okay, tentang FB Ads. Alright. Soalan ni subjektif. Okay, soalan ni subjektif. Tentang mahal ni bermula daripada, kalau saya sendiri personally jalan FB Ads sebelum saya buat servis pada tahun 2017. Benda ni dia tengok cara you target. Kalau you punya produk ataupun you punya servis, dia ada certain of pricing. Lagi satu, kalau nak cakap tentang benda tu, sekarang banyak dah jenama-jenama besar ataupun kita panggil sebagai jerung-jerung. Okay, jenama yang orang kata VC back. Dia ada capital yang tinggi untuk letak duit dekat marketing. So that's why lah, kalau orang macam kita, kalau you nak buat benda tu, you kena fokus kepada kepakaran you, kepada you punya content, kepada you nak jadi lain daripada orang lain. Kalau you nak buat iklan, selalu, contohlah you nak buat iklan, saya faham. Okay, kalau you nak buat iklan, you nak tunjukkan tentang you punya content, supaya orang baca you punya content, supaya you create awareness. Let's say you buat iklan awareness, untuk nampakkan yang you adalah authority dalam bidang tersebut. So that's why you buat iklan tu, saya faham. Kalau you buat benda tu consistently, orang akan beli dengan you tak lambat laun. Bukannya waktu tu orang akan beli. You boleh nak jalan satu untuk sales, satu untuk content. Boleh, you jalan 2 iklan. Jangan you jalan satu iklan saja untuk sales, jangan. Walaupun you dah nama lama, you kena faham sekarang persaingan bukan saja di Malaysia, di luar pun sama. Kalau you buat bisnes tak menggunakan e-commerce, you kena faham e-commerce dia adalah platform di mana orang, platform e-commerce ni, Shopee ke Lazada ni, diorang ada duit iklan, diorang buatkan iklan untuk orang yang dalam Shopee ataupun Lazada tu. So orang yang duduk dalam marketplace e-commerce tu, dia tak perlu keluar duit pun. So that's why persaingan you sangat besar. Bukan saja dalam bidang, dalam media sosial saja, tak. Bukan saja dalam Facebook saja, tak. You kena aware benda ni threat yang you ada. Saya selalu share pada orang di luar sana yang belajar dengan saya, menjadi student kita yang join Khalifah Usahawan Tribe pun, tentang Formula A. Okay, Formula A ni dia amat complicated and sedikit advanced, explanation dia amat tinggi. Okay, you nak faham benda ni, bak kata orang, pemahaman dia kena lebih tinggi sedikit. So that's why saya bagi faham benda yang basic-basic dahulu. Kalau menjawab kepada berkenaan tentang kenapa kos dia agak mahal, benda ni adalah subjektif. Jawapan dia adalah subjektif. Dia berkait rapat tentang you punya produk ataupun you punya servis. Okay? Dia banyak orang kata, benda yang kita kena tengok kat situ. Satu benda yang saya nasihat, yang you boleh buat, yang you boleh buat adalah you kena fokus pada benda ni. Okay, benda ni, I don't know you realize ke tidak, kenapa orang macam, nak cakap tentang luar negara, orang macam Donald Trump, dia boleh jadi Perdana Menteri. Kenapa? You kena faham. One day about influence ni, ini memang betul. About influence ni, one day akan ada orang yang berstatus followers yang banyak, berjuta kat Facebook, IG semua, boleh jadi dia yang akan jadi Perdana Menteri nanti. Okay, saya boleh cakap macam tu, boleh jadi macam tu. Alright, so you kena aware. Kalau you cakap you nak jual produk ataupun servis, kalau you cakap saya jadi ejen kepada artis ni punya produk, tapi adakah artis tu dia buat marketing tu? Adakah dia buat contoh 5 formula influence ni? Kalau you belajar dengan saya, memang benda ni yang saya akan tekankan. Even you belajar dengan orang lain, dia orang ada formula-formula ni sendiri. Kalau you follow ni, you akan jumpa lah sifu mana-mana pun. Even saya punya kawan Malik Hairudin pun dia ada formula dia sendiri. You nak stick dengan satu formula tu, you kena buat and sampai benda tu settle. Saya sendiri, okay, saya berani cakap,
apa yang saya katakan, apa yang saya ajar, saya bear, okay? Saya tanggung risiko ni. Orang yang saya ajar, student yang belajar dengan saya, apa yang saya cakap ni bukan benda yang mudah tau. Saya nak ajar orang bukan benda yang mudah. Saya ajar businesses. Saya ajar businesses tentang marketing and tentang leadership. Okay? Saya salah ajar, saya salah cakap, benda ni akan bahaya bagi saya. Dia adalah risiko. Okay? Dia adalah risiko. And there's a price you have to pay for this thing, this kind of thing. So that's why amat penting bagi anda untuk aware, you nak position diri you kerana you ada dalam bidang tu and you memang fokus dalam bidang tu. Saya sendiri memang saya 100% memang all the time, you tanyalah orang yang duduk, yang kenal saya, wife saya ke apa semua, saya memang sentiasa all the time consistently consuming, membaca, cari ilmu tentang bidang saya yang saya kena fokus pada niche saya ni. Okay, I'm telling you, this is the time. Sekarang juga you kena fokus. You kena fokus dengan you punya niche. Maksudnya sekarang tentang apa yang you kena buat. You nak belajar dengan Khalifah Usahawan Tribe dengan kita, you stick. And apa yang you kena buat, you kena ikut satu persatu. Alright. So by the way, Tuan Muhammad Fazli, Tuan tanya pada orang yang betul. Memang saya kalau saya sendiri cakap tentang Google ke, cakap tentang website ke, tentang Facebook, memang saya sendiri memang ambil certification dengan Facebook, ambil certification dengan Google. Memang saya ambil. Even buku pun banyak buku saya baca. Satu benda yang saya coin benda ni tentang orang yang jadi leaders. Readers are leaders. Kalau you tak membaca, you kena start membaca. You tak suka ilmu, you kena cari ilmu. Okay? Soalan seterusnya, macam mana kalau customer krik-krik after bagi harga? Tuan Muhammad Fazli juga. Okay, kalau di krik-krik lepas bagi harga, you kena faham. Okay tuan, bagi sesiapa usahawan di luar sana, you kena faham. Kalau kita pada first impression dia dah tanya harga apa semua, maksudnya you kena faham waktu tu dia just nak kenal dengan kita je. Okay, dia just nak kenal dengan kita je. Maksudnya you nak tahu, macam you nak tahu harga. Customer tu just nak tahu harga je. Okay, and then dia akan carilah dengan tempat lain. Dia akan bandingkan. So kat sini apa yang berlaku? Perang harga, betul tak? So orang yang akan menang apa dia? Nama besar, jenama besar, ataupun authority. Nama besar ni tak semestinya dia adalah nama besar yang betul-betul banyak followers. Tak semestinya. Orang nak selesaikan satu benda yang paling sakit bagi dia. Okay? So that's why saya cakap you kena fokus dengan you punya kepakaran. You kena tuliskan apa you punya kepakaran tu. You kena sentiasa consistently sebutkan tentang benda tu. Sebab you bagi tahu harga, okay, memang tentang sales ni, satu benda yang saya boleh cakap, 80% kalau first interaction dengan kita, dia takkan membeli. Unless sebelum tu you dah buat content, you dah authority dalam bidang tu, you sentiasa all the way, memang orang nampak you punya jenama, nampak you sendiri sebagai authority dalam nama tu, dalam business tu, dalam produk atau service tu. So that's why bila dia nampak you, bagi tahu harga, dia terus beli. Kadang sebenarnya dia dah tahu dah harga tu, dia datang, dia tak just tanya harga, and then dia terus buat payment. Okay, so you kena sedar tentang benda ni, yang you kena sentiasa aware berkaitan tentang influence, tentang sales. Okay, tentang sales, kalau cakap tentang soalan Tuan Fazli ni, Tuan Muhammad Fazli, kenapa, macam mana kalau customer krik-krik after bagi harga, you kena buat follow up lah. 80%, okay, 80% sales, company besar, company yang berjaya, datangnya daripada follow up. Follow up ni bukan bermaksud you just buat follow up just WhatsApp saja. Itu pun kena buat. Contoh messenger marketing, you buat automation by sequence, ataupun you buat email marketing, you buat benda tu, ataupun you buat WhatsApp yang you buat automation sendiri, ataupun you buat Telegram channel, you buat group. Itu semua adalah cara you nak buat follow up. Tetapi salah satu cara yang paling berkesan di mana you nak naikkan you punya influence kepada pelanggan tu, you nak influence dia ni, minda bawah sedar dia ni, nak buat keputusan ni. Ingat,
90% 90% keputusan. Ingat ni apa saya cakap ni, influence ni, dia nak beli tu adalah sales bagi anda. Dia nak beli sebabkan minda bawah sedar. Apa benda yang you kena buat? You kena buat influencing. Okay, you kena buat konten tersebut. You nak influence macam mana? Ini dia 5 formula tersebut yang you kena buat. Okay, so follow up 80% memang follow up. Di antara aktiviti follow up yang you tak faham, mungkin you nampak benda tu lain, ianya juga adalah content marketing. Content marketing juga adalah follow up. Okay, you jangan ingat benda tu luar daripada bidang tajuk follow up. Okay, you salah faham tentang benda tu. Okay, and then you kena ada handling objection. That's why kalau you perasan ada business atau website yang pandai marketing, tahu buat sales, dia ada handling objection. Kalau you kerja dekat telemarketing company, dia ada handling objection. Saya pernah kerja telemarketing agency juga, by the way. And then ada juga kalau you tengok website ada FAQ, frequently asked question. Bahasa Melayunya adalah soalan lazim. So benda ni you kena ada. Cara closing, 3 benda. Bila you cakap tentang sales, closing, script closing, you kena ada HO, closing, HO, handling objection, and juga you kena ada follow up. Okay, 3 benda ni. 3 benda ni yang you kena ada bila bercakap tentang sales. Okay, so saya harap saya menjawab soalan Tuan Muhammad Fazli tu, by the way. So bagi sesiapa yang tengok video ni, mungkin anda dapat something daripada ni. So saya harap anda manfaatkan. Dan by the way, kalau you nak belajar lebih lanjut tentang bagaimana you nak naikkan you punya likers, ataupun you nak buat servis, you nak perlukan kita punya servis FB Ad, you perlukan servis untuk buat website, you nak beli hosting dengan kita, you boleh tengok. Okay, you boleh tengok, you boleh tanya kepada kami di bawah di bahagian komen di mana-mana saja dalam website ke khalifahusawan.com, ataupun you pergi dekat alimmunin.xyz website, ataupun you cari saya lah di mana-mana, Muhammad Ali Munin, itu nama saya. You akan dapat bagaimana you nak dapatkan benda tu. You nak ambil servis daripada kita ke, you nak beli produk kita ke. Alright, so you akan dapat bagaimana cara you nak settle dia punya masalah. Okay, so inilah dia 5 formula influence yang you kena lakukan sebagai usahawan. So harap anda dapat something sebagai Khalifah Usahawan Tribe. Dan by the way, you kena ingat, Khalifah Usahawan adalah Khalifah berjaya. Dan kita jumpa di lain hari dan di lain masa. Dan kalau you tengok benda ni dekat YouTube channel saya, pastikan anda subscribe. Kalau anda you tengok dekat saya punya IG, pastikan anda follow and then share juga kepada orang lain. Dan kalau you tengok dekat saya punya Facebook, pastikan anda like dan pastikan anda dapat something. Okay, okay, noted Tuan, thank you. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Jadi itu saja dari diri saya pun dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Alim, founder kepada Khalifah Usahawan. Dan ingat, Khalifah Usahawan adalah Khalifah berjaya. Assalamualaikum.